A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis sebentar tadi, Tuan Nasir kita, kan? Tuan Nasir. Saya duduk tertukar, saya tulis dekat WhatsApp Tuan Nasir Nazir. Saya kata mana satu nama lah. Oh, Tuan Nasir Nazir. Tuan Nasir. Barisan kepimpinan di Masjid Nurul Huda di Kampung Kenangan Batu 13 Puchong. Tuan-tuan dan puan-puan dan juga yang kita raikan pada malam ini, Ustaz Zaifullah bersama dengan kita untuk menjawab persoalan-persoalan dan juga perbincangan tentang rukun qauli. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah yang berada di sini ataupun yang menyaksikan di siaran secara langsung. Kalau tuan-tuan tengok situ ada kamera tu, kalau dia pi kamera tu ke tuan-tuan, tuan-tuan buatlah pi segala senyum-senyum ke apa ke. Itu mesti YouTube tu. Kan? Dekat belah sana ada kamera? Ada kamera sana? Tak ada? Oh, rugi ya. Kami sini ada kamera. Oh, kan? Masuk TV ni. Kan? Jadi tuan-tuan, macam Tuan Nasir sebut sebentar tadi, siapa yang ada persoalan, nanti lebih kurang dalam 15 ke 10 minit yang hujung, kita akan buka kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak bertanya. Kita akan bawa mikrofon satu, siapa nak tanya boleh. Tetapi kalau segan, kalau rasa malu, kalau rasa macam segan lah nak tanya di mikrofon, jadi tuan-tuan boleh tulis di kertas, bagi je dekat wakil masjid, nanti dia akan sampaikan kepada saya tolong baca untuk tuan-tuan. Ataupun siapa-siapa yang rasa macam saya ni pegang pensel lama dah tak pegang pensel, pen pun lama dah tak pegang pen, jadi nak bertanya segan, tuan-tuan tulis WhatsApp, tuan-tuan hantar dekat Tuan Zawawi ke, Tuan Nasir kita ke, hantar WhatsApp, tapi tulis nama di bawah. Nanti mereka akan forward kepada saya, hantar kepada saya baca dekat WhatsApp saja. Sekarang zaman teknologi, cuma jangan tulis di Facebook sudahlah, saya boleh baca pula kalau tulis di Facebook. Jangan call pula. Ni tuan-tuan call nombor ni pula. Halo, saya nak tanya soalan, rupa ada di sini ya. Kan? Jadi tulis kat WhatsApp pun tak apa, nak tulis di kertas pun tak apa, nak tanya melalui mikrofon pun tak apa. Kita hari ni lebih kurang sampai pukul 9 malam. Jadi saya akan buka soal jawab tu lebih kurang dalam pukul 8.45 ataupun 8.50, ikut pada waktu dan keadaan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak tanya sebagai pembukaan kepada Al-Fadil Ustaz Zaifullah pada malam. Sebab ialah kita ni bila sebut saja tentang solat, kalau dulu mungkin dirasa macam satu benda yang penting, berat, dan juga satu benda yang sangat-sangat penting dalam hidup. Tapi bila mana makin lama dunia semakin berkembang, dia datang ke depan, makin lama orang menganggap solat ni dia dah rasa macam tak penting. Dan yang lagi merisaukan adalah, Ustaz, apabila ramai menganggap solat ini hanya sekadar buat, ambil uduk cincai, angkat takbir lebih kurang, semayang pun lebih kurang, ambil hak sunat-sunat saja. Bila dia selesai semayang maghrib 2 minit, maka orang pun tanya pada dia, kejap sangat solat maghrib. Jadi dia kata apa? Alah, asal buat sudahlah. Jadi ini mendatangkan kerisauan. Ramai orang yang hanya solat sekadar buat, tetapi tak fikir pun tentang sah, batal, diterima ataupun tidak. Jadi sebagai mukadimah, jom kita dengar sedikit komen dari Al-Fadil Ustaz tentang permasalahan ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر ورب التم خير. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, banyak syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan keizinannya Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi peluang dan kesempatan ke atas diri kita untuk meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun juga di akhirat kelak insya-Allah. Selawat dan salam juga kita panjatkan ke atas junjungan besar Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli baitin Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan bertambah kasih dan sayangnya kita ke atas Sayyidina Rasul, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama dengan mereka yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, masyarul muslimin rahimakumullah, yang saya hormati lagi saya kasihi tuan moderator kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Da'i Azran Azran ni saya ingat kawan saya. Dan seterusnya tidak dilupakan juga Tuan Nazir Masjid Nurul Huda, ya, Kampung Kenangan, dan seterusnya Tuan Imam kita dan juga barisan pegawai-pegawai masjid, seterusnya kepimpinan masyarakat, para tuan-tuan guru, para masyaikh, para asatizah, para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu di dalam satu majlis, yang mana majlis ilmu, yang mana pada malam ini kita membicarakan salah satu daripada cabang, ya, rukun-rukun di dalam sembahyang, iaitu berkaitan dengan rukun qauli, yang merupakan satu perkara ataupun aspek yang sangat penting di dalam menyempurnakan ibadah sembahyang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah sembahyang ini bukanlah satu ibadah yang boleh dianggap sebagai satu ibadah yang kita panggil sebagai ibadah yang ambil sambil lewa, asal buat sudah, sebagaimana dikatakan oleh tuan moderator, iaitu tadi dia kata ada di antara kita ni kadang-kadang janji saya semayang Ustaz, daripada saya tak semayang langsung, ya. Jadi tuan-tuan,
kita kena ingat ibadah sembahyang ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Arif Billah Al-Syekh Wan Daud Ibn Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Musalli ataupun kitab Munyatul Musalli, yang mana dikatakan bahawa solat itu adalah tariqatul muttaqin, jalan bagi orang-orang yang bertakwa, jalan yang mana dapat kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Syekh Wan Daud Ibn Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Musalli, iaitu pada muqaddimah kitabnya beliau menyebutkan fa fiha yahsulu lahul khalwatu ma'ahu wal infiradu bih, iaitu sembahyang ini tadi adalah merupakan hasil daripada sembahyang itu tadi akan terjadilah khalwatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu satu proses untuk kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebab ada setengah sebahagian orang yang memahami konsep, yang memahami tujuan dan maksud ibadah sembahyang ini, apabila beliau keluar saja daripada rumah mereka untuk pergi menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya telah dikosongkan dan telah ditetapkan bahawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla Jalla Jalalah. Kerana ibadah sembahyang ini bukan hanya dikira daripada segi sudut zahirnya saja, tetapi dikira juga daripada segi sudut batinnya juga. Maka itu sebab Syekh Wan Daud Ibn Wan Abdullah Al-Fatani menyebutkan bahawa dengan sembahyang itu tadi kamu hadir dengan adanya iaitu perasaannya, iaitu perasaan perasaan tazallul, tabazzulan, tasliman, takhallukan. Tazallul iaitu rasanya hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini adalah semua pekerjaan batin kita. Dan tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bicarakan lagi tentang ibadah sembahyang ini tadi, yang mana yang pada hari ini wabil khusus untuk membicarakan tentang perbuatan luaran sahaja, kita tak masuk dalam aspek yang belah dalam lagi. Itu sebab ibadah sembahyang ini kalau betul lah ditunaikan dengan jalan yang betul, maka apa kata Syekh Wan Daud, wa tujla fiha, dia kata apa, wa tujla fiha haqaiqul asrar, dengan sembahyang itu akan membuka haqaiq, akan hakikat, wal asrar, dan juga rahsia-rahsianya apabila ditunaikan dengan jalan yang betul. Jadi itu tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sebagai muqaddimah ya Ustaz. Sebab kalau kita biasanya, saya kalau baca kitab ni tuan-tuan, syarah bab ni saja mau 2-3 hari tuan-tuan. 2-3 kali pertemuan baru bagi orang faham betul-betul, sebab kita nak masuk belah dalam. Jadi tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di situ saja apa yang boleh saya simpulkan untuk awal ini. Ibadah sembahyang ini adalah bukan satu ibadah yang boleh kita buat main-main. Bukan boleh kita buat asal buat sudahlah, janji aku buat daripada mat tu tak sembahyang langsung, orang dirisaukannya. Jadi itu tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertemu lagi nanti untuk yang berikutnya, dalam orang kata pusingan yang berikutnya pula, insya-Allah. Alhamdulillah, itu dia kata Ustaz sebentar tadi, kalau bab muqaddimah tadi saja boleh pergi 2 ke 3 hari. Maksudnya muqaddimah saja kita akan ada 3 kali forum. 3 kali forum baru habis muqaddimah. Maksudnya bila nak sampai rukun fi'li pula ni? Malam ni baru rukun qawli, baru yang dilafaz saja. Baik, kata orang, ada benda yang kita ni boleh buat secara diam-diam, ada benda yang kita ni boleh buat secara riuh-riuh, ada yang boleh dikuatkan,
dan ada boleh yang dibicarakan secara perlahan-lahan. Tapi kalaulah kita tengok di dalam bab berkenaan dengan rukun qauli, yakni sesuatu yang perlu dilafazkan dalam bentuk percakapan ataupun yang dilafazkan dalam solat tersebut, kadang-kadang kita ada jumpa 3 jenis manusia. Yang pertama, dia baca dengan qadar yang dia ni dengar di telinga dia sendiri. Yang kedua pula, ada yang dia ni dengar tetapi kita pun tak faham apa yang dia baca, sebab dia hanya keluar angin saja. Kita pun tak tahu. Yang pertama tadi dengar di telinga dia faham. Yang kedua dengar tapi kita pun tak faham apa dia baca. Bukan kita, dia pun tak faham apa dia baca. Dan yang ketiga tak bunyi langsung, senyap sunyi, tak bunyi apa. Daripada angkat takbir sampailah bagi salam, tak dengar apa-apa. Jadi kita pun fikir kita ni baru nak berjinak-jinak, nak mempercantikkan solat. Jadi kita fikir yang mana satu yang boleh, yang mana yang tak boleh, yang mana sah, dan kalaulah suara itu berbunyi setakat mana kuat yang dibolehkan, dan adakah boleh kuat suka hati kita, ataupun bagaimana volume kuat tersebut yang dibolehkan. Jadi kita nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz Saifullah, macam mana keadaan kuat, perlahan, dan juga keadaan yang sah ketika mana solat. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Berkaitan dengan rukun sembahyang, sebelum kita nak pergi kepada yang dibincangkan berkaitan dengan rukun qauli, maka apa yang dimaksudkan dengan rukun ini, tuan-tuan? Ya. Pertama yang dimaksudkan dengan rukun ini, ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa kana juz'an min haqiqatih. Itu makna rukun, iaitu barang yang terhenti di atasnya ada suatu, dan adalah ia itu satu juzuk daripada hakikahnya. Ya, berbeza dengan syarat, yang mana syarat tidak disebut sebagai, iaitu ghaira haqiqah, dia tak masuk daripada hakikat dia, tetapi berhentinya perkara itu tadi menjadikan dia boleh sembahyang. Itu syarat. Contoh, banyak hari ni kalau tuan-tuan tengok budak perempuan, minta maaf ya, ni kena perhatikan juga. Saya pergi banyak tempat, baik universiti maupun sekolah, mereka memahami syarat wajib sembahyang. Salah satu syarat wajib sembahyang apabila kering ataupun tiada haid dan nifas, maknanya bersih ataupun telah berhentinya haid dan nifas. Maka pada ketika itu, bila berhenti saja, artinya dia sudah wajib sembahyang. Tetapi kebanyakan anak-anak muda hari ini memahaminya, selagi tak mandi, selagi itu tak wajib sembahyang. Ini pemahaman yang salah. Sanggup dia tinggalkan 2-3 waktu ya, sedangkan sepatutnya kalaulah ada kata malam itu, lebih kurang mungkin tengah malam, pukul 2 pagi, 3 pagi, haid berhenti saja, maka malam itu dia kena mandi dan dia kena tunaikan sembahyang, kerana waktu isyak itu masih ada lagi. Ini pemahaman ya. Jadi berkaitan dengan balik pada perbahasan kita, bila bicara tentang rukun ini tadi, tuan-tuan, maka apabila adanya perkara itu menjadikan dia sempurna, itu dikatakan, disebut dekat situ wakana juz'an, dia itu adalah daripada juzuk-juzuknya, maknanya masuk di dalam hakikat sembahyang itu tadi. Jadi kalau kita belajar tentang rukun ada 13, ini kita biasa ma'ruf. Tetapi kalau tuan-tuan tengok mungkin dalam Safinatun Najah, Safinatun Najah dia kata ada 17.
Jadi banyaklah, ada 13, ada 17, ada yang menyatakan 14, ada yang menyatakan iaitu 18. Tetapi yang masyhur di kalangan kita adalah rukun sembahyang itu 13. Ya, kerana dia menjadikan bahawa tamak ninah itu berserta dengan contoh rokok berserta tamak ninah. Dan ada pun kalau yang menyatakan 14 itu dia memisahkan rokok, tamak ninah. Tapi kita tak sentuhlah, bab ini bab fi'li. Jadi ke-13 rukun ini tadi, apabila dia tidak dilaksanakan, maka akan tergugurlah sembahyang itu tadi, ataupun terbatallah sembahyang itu tadi, dia tak jadi. Jadi maka kalau kita lihat seperti yang dikatakan oleh Syekh Salim Ibn Sumair, ya, Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana apa kata Syekh Sulaim? Bahawa kata Syekh Sulaim, rukun qauliyah itu ada 5. Ya, dalam kitab Safinatun Najah dia kata rukun qauliyah itu ada 5. Yang mana 5 ini tadi adalah seperti takbiratul ihram, satu. Yang kedua, membaca Fatihah. Yang ketiga iaitu membaca tasyahud akhir. Yang keempat, selawat ke atas baginda Nabi. Dan yang kelima, salam. Jadi ada 5. Ya, maka 5 ini tadi, tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia adalah dikatakan sebagai rukun qauli. Itu sebab contoh suratul Fatihah, kalau tuan-tuan dengar dalil yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia menyebutkan menggunakan dalil la salata lam yaqra bi Fatihah. La salata lam yaqra, tidak ada sembahyang, ya, la salata lam yaqra, dia guna kalimah yaqra, yaqra'u, ya, qara'a yaqra'u. Yaqra' ya ataupun yaqra'u itu membawa maksud membaca. Jadi apa yang kita faham dengan istilah membaca, ya, di situ saja sudah jelas. Ya, la salata lam yaqra'u, la salata lam yaqra' bi Fatihah. Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Maknanya membaca di situ mesti ada sifat-sifat membaca tu tadi. Apa sifat-sifat membaca? Mesti dengar, mesti mulutnya terbuka, ya, makhrajul hurufnya itu terhasil dengan keadaan apa? Bergeraknya mulut tu tadi. Ya, terutama macam kita baca surah. Surah ini tuan-tuan, dia ada hak-hak huruf tu tadi. Zal, zai. Dia takkan terhasil kalau kita dengar hanya sekadar, ya, ataupun seperti yang dikatakan tuan moderator kita tadi, Ustaz Da'i tadi, Da'i Azri kita tadi, ya, kata guru kami, ini adalah mazhab ular tedung selah, ya, mazhab ular tedung selah, Ustaz. Ya, dia tampar kan hidup. Tak maaf kan? Ya. Jadi tuan-tuan kena ingat, dan kadar bacaan itu tadi dia ada 5 hukum. Baik. Yang pertama, afdal. Bacaan yang paling afdal adalah hanya didengar oleh kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia kena buka. Ya. Saya di Hulu Langat, saya sebagai panel penemu duga untuk imam-imam yang latihan baru ini untuk surau. Jadi saya salah seorang panel. Ya, kita tengok bacaan Fatihah, imam kemam huruf. Tahu kemam huruf? Dimakan huruf tu tuan-tuan. Kata ni macam mana baca Fatihah ni? Fatihah tak lepas, macam mana nak jadi imam?
dah tak ada orang ustaz, dah tak ada orang, ni kena hantar kursus, kena pergilah juga. Susah ustaz kerja, tak payah jadi imam lah macam tu. Susah tuan-tuan. Nanti kita bahas lagi panjang ustaz ya. Baik, kejap ustaz. Kemudian itu yang kedua, iaitu apa dia? Harus. Kelompok harus. Harus ni macam mana? Harus dia dengar, jiran dia dengar. Bukan jiran rumah, jiran sebelah kiri kanan. Kalau jiran rumah tu kuat lah tu. Itu melampau tu Ustaz. Jiran kiri kanan, ini harus. Yang ketiga pula, iaitu makruh. Makruh ini kelompok yang ketiga, iaitu jiran yang ketiga dia dengar. Dia baca jiran satu, jiran yang kedua, jiran yang ketiga. Dia 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan sebelah nombor 2 tu dengar. Nombor 3 kan, daripada dia nombor 3 dengar. Yang keempat, iaitu apa dia? Iaitu kelompok haram. Haram ni apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu masjid dengar. Ni kata sekampung tu Ustaz. Ni haram, iaitu satu masjid boleh dengar. Dia punya suara seorang aja. Dan yang kelima, kelompok dipanggil batal. Batal ni apa dia? Iaitu kelompok, salah satunya adalah mazhab ular tedung selah. Tak tahu dia apa, sweet. Dan satu lagi kelompok, iaitu apa dia? Tak ada bunyi. Ni mazhab bisu. Kena bagi salah. Tak ada bunyi. Ni kelompok ni batal sembahyangnya. Hukumnya sepakat batal. Siapa yang suka ngamal ni kena ubah. Tak kisahlah tuan-tuan, walaupun kita dah sembahyang 30 tahun, 40 tahun, maka mulai hari ini kena ubah. Dah tak boleh dah cara tu. Batal. Terus terang saya katakan batal, sembahyangnya tidak sah. Kerana hadis Nabi secara jelas, Nabi menggunakan kalimah yaqra, baca. Baca di situ kita faham, mesti dengar telinga, mesti mulut bergerak. Wallahu a'lam. Subhanallah. Jadi ada juga perkara yang malam ni kita baru tahu berkenaan dengan hukum-hukum membaca rukun qauli. Ada yang haram, batal, afdal, dan juga ada yang makruh. Dan juga ada juga yang kita ni baru sedar rupanya selama ni kita baca tak sah rupanya solat kita kerana tidak berbunyi. Saya pernah jumpa secara live di sebelah ketika semayang, dia angkat takbir sebiji macam ni. Allahu Akbar. Yang malu sangat tu kenapa? Allahu Akbar. Habis kalau macam tu tak saya berani. Habis semayang kita tegur dia, kita kata kenapa bunyi angin dia? Dia kata lah, apa yang jadi masalah? Takbiratul ihram tu tangan, bukan di mulut. Astagfirullahalazim Ustaz. Lagi jauh menyimpang kau ni. Dia kata takbiratul ihram tu tangan, bukan mulut Ustaz. Jadi macam mana tu Ustaz? Tangan tu mulut Ustaz takbiratul ihram tu. Baik tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam masalah takbiratul ihram, yang sering kali orang kadang-kadang sebut, orang bertanya, Ustaz, bagaimanakah mengangkat takbir yang sebenarnya? Soalan ni sebenarnya kurang tepat. Sebab apa saya katakan kurang tepat? Kerana yang kita kena faham, laluan azan dulu. Kita beri laluan azan.
Alhamdulillah, selesai lawal azan sebentar tadi bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isya' bagi kawasan Puchong, Selangor dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi tuan-tuan, kita kembali dalam perbincangan kita untuk forum santai tentang rukun qauli dalam solat. Yang mana tadi kita ada satu persoalan yang ringkas, tiba-tiba dia datang kan. Sambil-sambil tuan-tuan kalau ada persoalan boleh tulis dan hantar kepada kami untuk kita jawab, ataupun nanti boleh minta mikrofon untuk bertanyakan soalan di hujung-hujung nanti. Tadi kita ada sebut berkenaan dengan orang yang diangkat takbir, lalu takbirnya itu salah, contohnya tak berbunyi ataupun sebutannya itu hanya sekadar angin saja. Bila kita tegur, dia kata, lah, apa yang masalah? Dia kata takbiratul ihram ni tangan. Sebab dia kata angkat takbir, maksudnya tangan, bukannya lisan lafaz tu. Dia kata lafaz tu ikut suka, yang penting tangan. Jadi silap dia ni Ustaz. Kita kena betulkan ni. Silakan Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang bahagia Fadil Ustaz. Tentang masalah kekeliruan yang berlaku antara mengangkat takbiratul ihram dan juga takbiratul ihram. Ya, ini kerap kali, sering kali juga saya terima persoalan yang mana Ustaz, macam mana mengangkat takbiratul ihram yang sebenarnya? Saya kata, mengangkat takbir ke ataupun takbiratul ihram? Beza? Dua perkara ini adalah berbeza. Ya. Baik. Mengangkat takbiratul ihram adalah kita perbuatan mengangkat itu tadi, ianya hanya sunat sahaja tuan-tuan. Dan dia adalah sunat hayat. Tetapi yang rukunnya adalah takbiratul ihram. Ungkapan kalimah Allahu Akbar. Jadi kalimah Allahu Akbar, kalimah takbiratul ihram ini termasuk di dalam yang dipanggil sebagai rukun qauli. Jadi Allahu Akbar ada berapa huruf itu? Alif, lam, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. Ada 8 huruf itu mesti didengar dengan sempurna telinga kita. Tidak memadai. Kadang-kadang ada orang angkat Allah, barnya hilang. Ada juga bar, tiba-tiba bar je. Ya. Kedua ni, keadaan ini tertolak. Betul Ustaz, saya minta. Ya. Kalau dia tu lengkap keseluruhan huruf tetapi dia terputus, tak boleh ataupun tidak? Ada Allah Akbar putus, ataupun Allah Akbar, boleh ke? Baik. Dalam masalah keadaan yang kadang-kadang kita lihat pada hari ini, contoh rukun qauli mesti dijaga daripada segi sudut makhrajil hurufnya, tajwidnya. Sekiranya kadang-kadang ada berlaku halangan-halangan seperti menguap ataupun Allahu, maka di situ menguapnya itu tadi telah mengganggu terhadap makhrajil huruf dengan sempurna, maka boleh menyebabkan ianya terbatal. Begitu juga dengan Allah maka dia telah terputus dengan satu perkara yang menyebabkan tidak bersambung kalimah Allah dengan akbar itu tadi tuan-tuan. Ya, jadi maka kena ingat, mengangkat takbir itu sunat, tetapi mengucap kalimah takbiratul ihram itu rukun. Jadi yang sepatutnya kita tanya, bagaimana takbiratul ihram yang sempurna? Itu yang lebih cantik. Ya, wallah. Subhanallah. Itu dia kan. Daripada takbir pun kadang-kadang dah ramai orang yang batal dah. Daripada angkat takbir saja sudah pun batal solatnya dan tidak sah untuk diteruskan lagi. Baik. Penonton-penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang di ujung sana sampai di ujung sini, ataupun yang menyaksikan di siaran secara langsung, mungkin sekarang ni ada yang sedang takut.
Dia tengah takut Ustaz. Sebab apa? Sebab dia fikir. Dia kata tadi Ustaz sebut rukun qauli ini mesti disebut dengan sempurna, baik lafaznya itu sempurna daripada mula setiap daripada makhraj huruf tersebut. Mungkin dia sedang takut dan dia fikir, dia kata alamak, saya ni pelaan. Saya pelaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah. Jadi dia pun kata, oh habis dah sembahyang kita tak sah dah ni. Tapi tuan-tuan di sini kalau ada yang pelar, tuan-tuan jangan rasa terpencil. Tuan-tuan jangan rasa macam malu-malu. Sebab ketahuilah, siapa yang pelat R, dia berketurunan Perancis. Orang Perancis pelat R tau. Bukan pelat R, dia memang style dia cakap tu, R dia tu macam pelat. Berketurunan Perancis. Saya pun sama, tapi saya tahap 2. Tahap 2 ni maksudnya tak apa teruk sangat, bukan bawah sangat. Dia ada yang rumah, ada yang rumah, ada yang rumah, ada yang rumah. Jadi dia ada banyak tahap, dia macam kanser juga. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Jadi kita kadang-kadang berada pada yang biasa. Kalau kita fokus betul-betul dapat sebut, tapi kalau kita sebut laju dia tak dapat. Jadi mungkin ada yang terfikir, dia kata saya ni pelat R, lidah pendek, tak dapat sebut habis. Saya ni pula dia kata sengau. Sengau tau. Tambam hamamkum. Sengau. Jadi dia kata macam mana semayang saya, macam mana solat saya, dan macam mana rukun qauli saya, sah ataupun tidak, ataupun selama ni sia-sia saja saya semayang. Bagaimana Ustaz? Okay. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sengau, bisu, pelat, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan akan sesuatu hambanya. Baik, dalam masalah ini tuan-tuan, kita berbalik kepada hukum, iaitu pertama, hukum mempelajari ilmu tajwid. Asal mempelajari ilmu tajwid adalah tidak termasuk sebagai fardu ain. Dia adalah fardu kifayah. Maknanya kalau ada orang yang sudah belajar, maka yang lain itu tak payah. Ya, itu fardu kifayah, sedang faham pada masyarakat orang seperti kita tuan-tuan. Jadi, namun begitu, apabila dia telah menjadikan dekat situ keperluan untuk menyempurnakan bacaan suratul Fatihah kita di dalam sembahyang kita, sama ada nak menyempurnakan rukun-rukun qauli kita, maka hukum itu tadi telah berubah daripada fardu kifayah menjadi fardu ain kepada kita semua. Baik. Di situ tuan-tuan berbalik pada masalah, iaitu bagaimana keadaan saya ini ustaz. Saya ini bacaannya tak berapa sempurna. Apa yang perlu saya lakukan? Mungkin saya ni pelat. Mungkin saya ini bermacam-macam seperti yang disebutkan oleh tuan moderator kita tadi. Ya. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini kata Syekh Wan Daud Ibn Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, padanya ketika itu dalam untuk mengesahkan sembahyangnya adalah tidak boleh tidak dia mesti mempelajari segala perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Dan bila dia kata dekat situ disambung, sekiranya orang itu taksir, dia kata taksir, taqabsat ya ra, taksir. Kalau kita kata taksir ni, kalau Kelantan ni toksir. Toksir maknanya dia tak mau belajar, dia tak nak mengaji. Maka ketika itu barulah dihukumkan padanya itu tadi sembahyangnya boleh terbatal. Ya. Dan kalau berkait pada Jumaat pula, maka orang yang bacaannya tak betul dan dia tidak mahu belajar untuk memperbetulkan bacaannya, maka ketika itu dia tidak layak masuk di dalam jumlah 40 yang kamil mukammil, 40 yang sempurna lagi menyempurnakan. Jadi di situ pentingnya bab sembahyang ni kena belajar. Ya, pelat, gagap, sengau
segala yang berkait dengan dia, maka di situ ketepikan, belajar dahulu, baiki. Sekiranya dah tak boleh juga, maka itulah adat dia, maknanya sudah menjadi keadaan dia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sedikit soalan tambahan Ustaz, sedikit soalan tambahan. Contohlah, dalam ini ada 10 orang. Ada 10 orang lelaki yang datang, dia nak semayang berjemaah. Ada dua orang daripadanya yang bacaannya cantik, akhlaknya baik, bacaannya elok, hukum hakam tentang jadi imam tahu. Lagi 8 ini bacaannya pun tidak baik, ke laut apa semua, hukum hakam semua tak tahu, keberanian nak jadi imam pun tak ada. Jadi dua orang ni, seorangnya tak apa sihat, maka dia pun kata suara saya tak ada ni, suara tak ada, langsung tak ada suara sebab tak sihat tekak. Yang seorang lagi tu tahu hukum hakam, bacaan cantik, cumanya dia ni Ustaz pelat sikit, dan ataupun dia ni bukan sengau teruk, tapi ada sedikit yang tak apa sedap bila mana disebut. Itu kelainan yang Allah bagi kepada dia. Maka dalam keadaan ini boleh ataupun tidak dia dilantik menjadi seorang imam Ustaz, sedangkan bacaannya tidak berapa sempurna. Sedikit soalan tambahan. Baik. Berkaitan dengan siapa yang layak menjadi imam ya. Di dalam hal ini syariat telah menggariskan antara syarat-syarat orang yang hendak menjadi imam adalah dia seorang yang qari, baik bacaannya. Kemudian itu dia orang yang faqih, maknanya mempunyai kefahaman tentang bab-bab sembahyang, sah dan tidak sah dan sebagainya yang berhubung kait dengan perkara tersebut. Namun begitu, apabila berlaku keadaan sesuatu seperti keadaan mungkin keuzuran dan sebagainya, maka pada ketika itu tidak menjadi masalah sekiranya ada yang orang boleh kita katakan kategori di bawah daripada orang yang tadi yang selayaknya untuk menjadi imam, maka tidak menjadi masalah. Ya, cuma keadaan itu tadi mesti benar-benar si imam tadi berada dalam keadaan yang uzur. Sekiranya si imam ni tadi berpura-pura sebagai uzur, mungkin nak ponteng tak mau nak bertugas pada hari tersebut, rasa macam alamak boringnya lah nak jadi imam hari ni, mood tak ada, maka ketika itu dia tolak orang yang second grade, maknanya orang yang berada pada kedudukan yang bawah daripada kedudukan dia ketika itu, maka sedikit sebanyak dia akan memberi kesan kepada jemaahnya ketika itu. Mungkin jemaahnya tidak akan sempurna dan kemungkinan jemaahnya akan jadi rosak. Itu sebab Syekh Wan Daud Ibn Wan Abdullah Al-Fatani menyebut dan membahaskan dalam kitab Musalli di dalam bab jemaah, ya, dalam bab jemaah, sembahyang berjemaah, maka jemaah itu yang nak mendapat kesempurnaan adalah kebergantungan terhadap individu-individu yang sembahyang ketika itu. Adakah dia mempunyai ilmu sembahyang dengan ikut-ikutan, ya, sembahyang dengan orang kata hanya sekadar melepas batuk di tangga. Ini semua memberi kesan kepada jumlah markah yang dia akan dapat di dalam berjemaah itu. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya berkenaan dengan bagaimana tadi nak melantik seorang imam. Dalam keadaan imam yang nak dilantik tersebut, dia ada sedikit kekurangan pada lisan dan juga bacaannya. Baik, ada pula penonton-penonton ataupun jemaah di sebelah sana, di bahagian muslimat, mungkin juga ada mereka yang nak bertanya. Dia orang kata, kami ni kalau semayang berjemaah tengok orang lelaki jadi imam, baca lantang, kuat suara, tinggi suara, ataupun dia kata kalau ni jadi Bilal ni seronok, dia kata. Ya, ada? Oh ya, ya. Oh, ha? Kalau dia ada tanya. Belum. Oh. Habis lah, mic tinggal satu. Kan ada mic lagi? Ada mic lagi. Aduh, habis lah kalau mic ada satu kan. Tak apa, kongsi boleh. Tak apa. Nanti kalau tuan-tuan ada soalan beritahu ya. Nanti kita bawa mikrofon. Baik. Apa saya cakap tadi lah? Berjemaah imam. Oh, berjemaah. Tiba-tiba dia hilang, dia hilang kan. Baik.
Dia pun kata, ish, kami ni tengok Tok Bilal boleh melaungkan suara tinggi, kami tengok Tok Imam dia kata di depan boleh pula dia kata baca beralun-alun sedap, kami pun teringin juga dia kata. Jadi nak tanya kepada Ustaz Zaifullah malam ni, dia kata kami ni kalau jadi sama-sama kami imam, dan dia kata perempuan jadi imam kepada perempuan, bolehkah dia kata kami ni melaungkan suara seperti mana imam lelaki ketika mana duduk di depan? Dia kata boleh ataupun tidak. Bagaimana Ustaz? Boleh ke Ustaz? Okey. Baik, alhamdulillah. Ini bersabit dengan masalah semayang berjemaah bagi orang perempuan. Baik. Solat berjemaah kita sedia maklum adalah merupakan fardu kifayah. Ya, dia adalah merupakan fardu kifayah, namun dianggap berat. Ya, kalau kita lihat sejarah berkaitan dengan berjemaah ini, pernah suatu ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni buta. Jadi bolehkah aku ni tak mari semayang jemaah?" Jadi baginda Nabi kata, boleh, tak ada masalah, aku buta. Maka ketika itu dia pun beransur. Baru beberapa langkah Nabi tahan dia. Nabi, adakah kau dengar azan ketika itu? Maka jawab lelaki itu, dengar ya Rasulullah. Kamu kena datang semayang berjemaah. Jadi berjemaah ini penting. Jadi solat berjemaah ini adalah fardu kifayah, dan solat jemaah itu adalah lebih afdal berbanding daripada solat bersendirian. Baik, maka kalau kita sedia maklum, sebelum kita nak bicarakan macam mana pula keadaan perempuan ni Ustaz, syarat-syarat untuk menjadi seorang imam, maka salah satunya adalah Islam, baligh, berakal, lelaki, suci daripada hadas dan najis, dan juga baik bacaannya. Ini adalah 6 syarat untuk melayakkan seseorang itu menjadi imam. Baik, bagaimana pula keadaannya apabila dia itu seorang perempuan? Bolehkah dia menjadi seorang imam bagi jemaah perempuan? Baik, orang perempuan boleh menjadi imam bagi berjemaahnya orang perempuan. Cuma pada ketika itu terdapat sedikit, orang kata, perkara-perkara yang perlu dititik beratkan. Pertama, sekiranya semayang itu semayang jahriyah, mana yang memerlukan suara yang kuat, maka pada orang perempuan, sekiranya jemaahnya itu perempuan semuanya, suaranya adalah sekadar didengari oleh jemaah perempuan itu sahaja, tak boleh keluar daripada kelompok dia. Yang kedua pula, bagaimana kedudukan susunannya? Kedudukan susunan orang perempuan nak menjadi imam tidak serupa dengan kedudukan seorang imam lelaki. Imam lelaki kita tahu dia ma'ruf, dia duduk di depan. Tapi bagaimana orang perempuan? Orang perempuan kedudukannya ni dia, maka dia berada di tengah-tengah, ya, kiri kanan. Dia tak boleh ke depan. Dia maka dia mesti seperti orang yang berjemaah berdua sahaja, iaitu yang sebelah kanannya berdekatan dengan sebelah sedikit saja, yang sebelah kirinya pun sedikit saja. Dia tak boleh duduk berada di hadapan, terlebih ke hadapan. Ini bagi untuk jemaah perempuan. Ya, jadi ini syarat-syarat yang perlu dititik beratkan. Terutama sekali, suaranya mesti dijaga, yang mana jangan sampai keluar daripada kelompok jemaah itu tadi, kerana suaranya itu tadi adalah aurat. Jadi anda kata kalau ada lelaki, maka dia tidak boleh orang lelaki itu mengikut kepada dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi bolehlah bacaan tu, cumanya kena qadar hanya didengari oleh jemaah muslimat yang berada di sekelilingnya sahaja. Tak bolehlah pakai speaker besar keluar suara kan. Jadi itu kena berhati-hati. Baik, kalau sebut saja perbincangan berkenaan dengan rukun yang 13, biasanya akan ada juga jemaah-jemaah ataupun muslimin muslimat yang berbangkit soalan. Dia kata sebab ni dia berbangkit, dia kata
adakah niat itu juga termasuk dalam rukun qauli, dia kata. Sebab dia tengok niat ada di atas tu, rukun. Tetapi dia pun fikir balik, dia kata niat ni mesti rukun qauli ni, dia kata. Jadi sebab itu apabila dia nak sembahyang, dia mesti akan berdiri dan dia lafazkan niat tersebut. Saya pernah jumpa apabila saya pergi di satu institut kemahiran. Saya tanya pada budak ni, cuba baca niat solat zuhur. Dia solat zuhur 42 rakaat. 42 je. Saya kata baca niat solat zuhur, tengok. Usolli fardhu zuhri arba'a ra'ataini adaan lillahi ta'ala. Dah arba'a ra'ataini pula, 42 rakaat. Saya kata betul ni. Dia kata betul. Tadi sembahyang zuhur macam ni. Macam ni. Sudah 42 rakaat. Arba'a ra'ataini. Aduh, macam mana nak betul kan? Saya pernah jumpa lagi satu cerita betul. Saya tanya, saya kata cuba baca lafaz niat solat subuh. Dia kata saya sembahyang, dia kata niat terlupa nak baca. Saya kata pagi tadi sembahyang subuh baca niat subuh. Baca. Habis baca apa? Dia kata saya baca bismillah. Dia kata bismillah Allah. Jadi macam mana ni? Dia tak tahu nak baca, maka dia baca bismillah, angkat takbir, jalan. Lepas tu pula yang tadi tu macam mana? Yang 42 rakaat tadi. Jadi ada orang yang dia fikir, dia kata mesti kena lafaz usolli fardul maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dia kata kena lafaz. Kalau tak lafaz nanti tak sah sembahyang. Jadi ustaz ni pun kita kena betul kat malam ni kan. Jadi yang kata niat ni, yang dibulat dalam hati ke, yang lafaz di mulut ke, ataupun kena selari dua-dua ke, ada tak kes yang berlaku niatnya itu tidak sah? Bagaimana Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Da'i Azrin. Berkaitan dengan niat di dalam sembahyang. Baik, niat sembahyang ni tuan-tuan, kalau kita sedia makruf dan kita sedia maklum, iaitu dia adalah merupakan suatu perkara yang dikatakan rukun qalbi, berkait dengan dalaman kita, dan bukan hanya sekadar dengan masalah melafaz. Dan ada di antaranya yang kata kat rumah tadi dah niat. Ada. Maka sudah dikira di rumah tu, di rumah bawa kemari, tuan-tuan dah kata di rumah itu dikira niat ke tidak? Imam Syafi'i menjawabnya adalah bukan niat. Itu adalah keazaman, cita-cita. Ada yang kata saya lepas subuh dah niat maghrib dah. Lepas subuh niat maghrib. Baik. Jadi apa yang kita bicarakan pada malam ini mengikut mazhab Syafi'i. Baik. Pada mazhab Syafi'i, niat itu ada mengandungi 3 perkara. Qasad, ta'arud, ta'yin. Apa dia qasad, apa dia ta'arud, apa dia ta'yin? Qasad iaitu apa yang kita lakukan. Aku sembahyang. Kalau bahasa formal kitabnya, sahaja aku sembahyang. Okey. Ya, ta'arud iaitu menetapkan fardunya. Ya, aku sembahyang fardu. Ta'yin, apa yang ditetapkannya itu tadi. Fardu itu fardu apa? Maghrib contohnya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya pernah dengar ada seorang kata, ya, Imam Syafi'i ini menyusahkan orang katanya. Ya, saya kata wal-iyazubillah, kata dahsyat orang ni. Hebat sungguh dia daripada Imam Syafi'i. Kita dengan Imam Syafi'i ni siapa tuan-tuan? Imam Syafi'i tu dia jalan je, kalau ada 40 orang duduk kiri kanan dia, tengah bercerita, dia lalu saja sampai dekat ujung, dia boleh ulas seorang-seorang. Orang ni cerita apa, orang ni cerita apa, orang ni cerita apa, orang ni cerita apa. 40 orang tu dia boleh ulas. Sebab semua terakam dekat dalam otak dia. Ini kelebihan Imam Syafi'i, Allah berikan kepadanya. Jadi kata sebenarnya pada saya, orang yang tidak memahami apa itu qasad, apa itu ta'arud, apa itu ta'yin, benda itu mudah saja.
Qasad ta'arud ta'yin adalah hanya sekadar aku sembahyang fardu maghrib. Itu saja. Aku sembahyang fardu maghrib. Selesai. Ya. Jadi maka bukan ianya suatu benda yang mudah. Yang kita anggap mudah apabila kita kadang-kadang kita faham sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, maka tu yang kita anggap susahnya ustaz nak masukkan kalimah tu. Sebenarnya niat hanya 3 perkara saja yang perlu ada padanya. Qasad ta'arud ta'yin, aku sembahyang fardu maghrib. Baik, bahas ni panjang sikit ustaz, ya. Jadi habis ustaz, mana masuk imaman, makmuman, maksudnya kok mana? Apabila setelah dia maka barulah datang lalu sahaja di dalam hatinya mengikut imam kerana Allah Ta'ala, maka sah sembahyang dia ketika itu. Baik, disentuh tadi oleh da'i kita berkaitan dengan melafazkan. Ini pun menjadi pergaduhan. Kadang-kadang sampai pergi Mekah dia melafaz usolli, Pak Syekh Harap kata qalbi, la dia kata sini dalam hati dia kata qalbi. Ya, pada kita kalau kita baca kitab-kitab Jawi Melayu, ya, kitab-kitab fiqh seperti Matla'ul Badrin, Idaman Penuntut, Munyatul Musalli, Sabilal Muhtadin, ya, lepas tu banyak lagi lah kitab-kitab Jawi Melayu ini, yang mana melafazkan itu adalah merupakan hukumnya sunat. Kerana apa? Dia membantu hadirnya yang wajib, maka dia menjadi sunat. Itu sebab kalau kita melafazkan itu sunat saja. Usalli fardal maghribi, ya, itu sunat saja, ya. Tetapi yang sunat ini yang dipergaduhkan, dipermasalahkan, berbahas sehingga tak habis-habis tuan-tuan. Sedangkan benda itu simple. Usalli fardal maghribi itu sunat. Yang wajibnya adalah qalbun kita. Aku sembahyang fardu maghrib. Baik. Yang kedua, bila dia nak berlaku berjalannya itu tadi, qasad ta'arud ta'yin mesti berjalan seperti yang dikatakan oleh Syekh Wan Daud Ibn Abdullah Al-Fatani, berjalan pada ketika saat sahaja. Apa dia? Pada saat kita mengangkat takbiratul ihram, Allah, sahaja, sudah lalu saja niat kita qasad ta'arud ta'yin itu tadi, maka disudahi dengan bar itu tadi menunjukkan telah sempurna qasad ta'arud ta'yin kita. Baik ustaz, kalau saya tidak niat mengikut imam, bagaimana keadaannya pula? Makmum tidak berniat mengikut imam, dia tidak boleh mengikut imam itu dan terbatal sembahyangnya. Imam macam mana ustaz? Imam kalau tak niat jadi imam macam mana? Imam sekiranya tidak berniat menjadi imam, ya, dan makmum mengikut di belakangnya, sembahyangnya sah, tetapi imam tidak mendapat fadilat berjemaah. Imam tak dapat. Berbeza dengan keadaan yang saya rasa perlu sentuh juga pada malam ni ustaz, iaitu Jumaat. Jumaat dia ada menambah satu lagi. Kalau kita lihat qasad ta'arud ta'yin, ditambah satu lagi ta'yin naqsih, iaitu menetapkan dirinya itu tadi imaman atau makmuman. Jumaat sahaja mesti berlangsung, iaitu menjadi imam atau menjadi makmum, dimasukkan di dalam takbiratul ihramnya. Kalau kita sembahyang Jumaat sahaja, ataupun aku sembahyang fardu Jumaat mengikut imam, aku sembahyang fardu Jumaat menjadi imam, selesai. Apa kesan buruknya sekiranya kita tak berniat menjadi makmum atau menjadi imam? Sekiranya makmum tidak berniat mengikut imam, maka ketika itu terbatallah sembahyang Jumaatnya, tertolak. Sebab Jumaat
tertegak dengan jalan berjemaah. Dia tidak tertegak dengan jalan sendiri. Kalau sembahyang raya Ustaz? Sembahyang raya, maka dekat situ tuan-tuan, sembahyang raya dia pun sama juga hukum dia. Ya. Sembahyang apa dia? Kalau imam tidak berniat menjadi imam, ini lagi parah Ustaz. Kalau dia tidak berniat menjadi imam, maka terbatal seluruhnya ketika itu. Jumaat dia tak sah. Sekampung batal. Ya, kerana dia tidak berniat menjadi imam. Ni penting. Ya, sering kali saya ingatkan, mana-mana saya selalu ingatkan bahawa dalam bab Jumaat penting, ya, imam itu mesti berniat menjadi imam, baru dia boleh dikira orang kata Jumaat itu tadi sah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Selama ni saya salah Ustaz. Selama ni saya salah tuan-tuan. Saya ingat ke selama ni tugasan menjadi imam solat subuh paling payah. Rupa-rupanya solat Jumaat punya imam lagi payah, ya. Kan? Solat subuh boleh tahan lagi. Dalam payah-payah tu boleh tahan lagi lah. Rupanya imam solat Jumaat lagi susah, Ustaz. Jadi kita kena berhati-hati dan perlu mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita buka untuk soal jawab, hari ini perbincangan kita berkenaan dengan lafaz-lafaz dalam solat yang kita tuturkan, yang kita lafazkan, yang kita bunyikan. Jadi ada juga isu berbangkit. Dia kata, selain daripada kita bincang pasal rukun qauli, kalaulah dia kata rukun qauli ini terkurang, maka tidak sah. Kalau terlebih pula boleh pergi haram kepada makruh. Tetapi saya ni, dia kata, bukan pada bab rukun qauli, tapi saya tercakap sesuatu di dalam solat. Contoh, semayang di rumah tak sempat kemas, angkat takbir, cantik, semayang, tiba-tiba lalu tikus. Terkejut. Perut dia lalu, oh Mickey Mouse. Tup lalu. Maka kawan ni pun tersebut, spontan sebut, terkeluar, oh tikus. Maka dia sebut, oh tikus. Lepas tu dia kembali masuk dalam sembahyang. Lepas tu dia kata, nasib baik aku tak cakap apa-apa, aku tidak batal sembahyang tadi. Dia sebut nasib baik lah, aku tak cakap apa-apa, aku tidak batal sembahyang tadi. Maka soalannya di sini, kalaulah dia ini tersebut perkataan oh tikus tadi secara spontan terkeluar sebab terkejut, adakah solatnya batal? Dan juga kalaulah dia ni bukanlah menyebut sesuatu dalam bahasa Melayu ataupun sesuatu yang secara spontan, tetapi dia ni ada orang mai rumah dia, dia tengah sembahyang, ada orang datang. Biasalah kita sembahyang zuhur, waktu tu lah dia nak mai pun. Waktu kita tak sembahyang tak mau mai. Waktu kita sembahyang, waktu tu nak datang. Elok kita Allahu Akbar, Assalamualaikum. Selama tak angkat takbir, tak ada Assalamualaikum. Ke dia tunggu kita angkat takbir baru bagi salam? Dia tengok kat tingkap, tengok angkat takbir, Assalamualaikum dia lagi. Adakah dia tunggu? Soalannya di sini, kalaulah dia ni tengah sembahyang, macam mana dia nak bagi tahu pada orang yang ada di luar tu yang dia ni tengah sembahyang? Jadi dua soalan di sini sebelum kita pergi kepada soal jawab bersama dengan jemaah. Dua ni Ustaz, silakan. Okay. Baik, tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya teringat bila diceritakan tengah sembahyang tikus lalu. Oh pucut. Tak pernah jadi ke? Tak pernah jadi. Mana tahu kau lalu sungguh. Oh pucut. Keadaan ini serupa dengan keadaan apabila kita sembahyang hajat. Sebab saya pernah ditanya oleh orang, Ustaz, saya sembahyang hajat, pada sujud yang terakhir itu saya berdoa kepada Allah, lalu keluarlah terlafaz pada perkataan, ya Allah tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah, dilafazkan. Maka di situ tuan-tuan, pada masalah ini, apabila terlafaz sahaja kalimah yang bukan daripada kalimah, iaitu ayat Quran, zikir dan sebagainya, maka terbatallah sembahyangnya. Terbatal. Ya. Sedangkan kalau kita lihat, kalau dibahaskan di dalam kitab Musalli juga,
Syekh Wandud Ibn Wan Abdullah Al-Fatani membahaskan tentang masalah iaitu menyebut kalimah qi. Dengan semayang itu terkeluar qi. Ya, qi itu saja sudah membawa ada satu maksud, ya, daripada kalimah-kalimah bahasa Arab, maka boleh menyebabkan terbatal. Dan saya teringat kata tuan guru kami, iaitu tuan guru Haji Abdullah, ya, Abdullah Harimau Jemur. Dia pondok Harimau Jemur. Tempat pondok dia tengah-tengah padang tu harimau duk berjemur. Sebab dia duduk atas bukit. Jadi dia kata, dia bahas juga sampai kepada masalah apa hukum orang yang suka berdehem dengan sengaja di dalam sembahyang. Maka sekiranya orang itu tanpa berhajat ataupun dia hanya suka-suka je dehem, dia dengar orang dehem dia pun boleh menyebabkan terbatal sembahyangnya kalau dilakukan dengan sengaja. Baik. Yang kedua, orang datang rumah kita, tiba-tiba kita tengah sembahyang, orang bagi salam, Assalamualaikum, macam kata kita punya da'i tadi. Macam mana nak buat, Ustaz? Baik, dalam masalah ini tuan-tuan, apabila sedang kita sembahyang dan ketika itu orang beri salam datang ke rumah kita, maka ulama-ulama fiqh menyebutkan bahawa diberikan isyarat dengan saut. Makna seperti kita mengangkat takbir Allah, dikuatkan sedikit supaya sebagai isyarat bahawa orang tahu kita sedang sembahyang. Tetapi niat perlu dijaga, iaitu pada saat kita saut itu bukanlah tujuannya untuk memaklumkan kepada orang itu tadi, tetapi saut itu tadi kerana kita hendak, orang kata apa, nak turun intiqalat dan sebagainya. Maka kalau diniatkan kerana nak memberi isyarat, Allah isyarat kepada orang itu tadi bahawa kita tengah sembahyang, boleh menyebabkan terbatal kerana berubah niatnya ketika itu. Ya, jadi maknanya saut itu hanya secara langsung saja. Ya, secara langsung saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu dia kan. Dengan memperkuatkan bacaan sebentar tadi, maka orang yang datang tu pun tahu yang kita ni sedang sembahyang. Tapi ada juga kadang-kadang yang datang tu tak faham-faham. Kita dah Allahu Akbar, sembahyang ke? Kita. Oh, sembahyang. Rakaat berapa dah? Dia. Boleh nyimbang pula dengan orang. Tengok kawan tu tahiyat awal. Oh, rakaat kedua, tak lama dah tu. 5 minit lagi aku tunggu di luar. Habis tu buka pintu. Dia kata. Boleh menyembang. Kalau kawan tu tak jawab, dia boleh menyembang. Oh, jenis apa kawan ni? Ini kalau dapat tangkap ni, gantung terbalik kat kolam masjid boleh tahu. Gatai kacau orang sembahyang. Baik. Tuan-tuan, sekarang pukul 8.55. Siapa yang ada persoalan yang ingin diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz, kita boleh ambil dan kita akan jawab, khususnya berkenaan dengan rukun qauli. Kalau tuan-tuan tak ada, jadi kita ada sedikit lagi untuk sesi penutup ataupun kesimpulan. Sebelum kita teruskan, kita buka dulu siapa-siapa ada soalan. Di depan ada mikrofon, siapa nak? Boleh kita jalankan mikrofon. Siapa ada kertas, tulis kat kertas. Nanti bagi dekat wakil. Tu tuan kita tu. Rukun qauli. Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit lah Dok. Tadi Ustaz kata bila kita angkat takbir tu kan, betul lah mulanya niat. Tapi saya ada dengar juga lah, ramai juga ada orang kata bila nak sebut, dia nak angkat takbir tu dia panjang. Dia tak ada, dia tak sampai dia punya. Jadi baru panjang takbir tu boleh diambil, pendek yang sepatutnya. Dia ada harakat dia kan. Itu dia. Assalamualaikum. Baik. Ustaz nak kumpul soalan tu ke nak jawab satu persatu? Boleh jawab satu-satu. Satu-satu. Baik, kita jawab yang dulu. Soalan dia tadi angkat takbir panjang. Dia angkat takbir Allah bar tu asal. Punya panjang. Ataupun boleh pendek je. Allahu Akbar. Ataupun Ustaz, saya pernah jumpa orang tu dia baca Allahu Akbar. Panjang hujung. Jadi nak panjang tu di mana? Silakan Ustaz. Baik. Pinjam Baik. Bila menyebut tentang berapa panjang Ustaz,
untuk kalimah Allahu Akbar ini. Baik. Di dalam kitab seperti Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan kitab Hidayatus Sibyan yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Nasir ya Al-Banjari, iaitu anak pecicit kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Disebut di situ tuan-tuan, di dalam kesempurnaan takbiratul ihram, yang mana ada beberapa perkara perlu dititik beratkan, iaitu pertama, tidak boleh lebih 2 harakat. Tak boleh lebih daripada 2 harakat. Ya, Allahu tak boleh. Ya. Tidak boleh ada qalqalah, akbar. Ya. Lepas itu bar tidak boleh lebih 2 harakat. Bar. Maka apabila berlaku perkara-perkara ini tadi menyebabkan terbatal kalimah tersebut. Baik. Pada kalimah la sahaja, yang mana iaitu Tuan Guru Haji Nasir ya, Tuan Guru Haji Husin Nasir Husin Al-Banjari menyebutkan dalam kitab Hidayatus Sibyan, ianya boleh dipanjangkan sehingga 7 alif, iaitu 14 harakat. Allahu Akbar. Boleh sampai 14. Lebih daripada 14 maka terbatallah kalimah tersebut. Ya, tidak sah. Ini cuma ini perbahasan pada pemahaman kita mazhab Syafi'i. Ya, jadi Syekh Tuan Guru Haji Husin Nasir Al-Banjari menyebutkan mengikut pada mazhab Syafi'i, la itu boleh lebih sampai 7 alif ataupun tidak melebihi daripada 14 harakat. Wallahu a'lam. Okay. Terima kasih saya. Baik. Panjang la tadi tu Allah 17 alif. Apa? 7 alif. 7 alif 14 harakat. Baik. Ada soalan yang kedua? Ada sahabat kita yang ingin bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz tentang rukun qauli. Assalamualaikum Ustaz. Dengan saya bertanya 2 soalan. Silakan tuan. Pertama berkaitan dengan apa yang Ustaz kata tadi dalam kita solat hajat. Jadi sujud yang terakhir khususnya dalam situasi kami ini solat hajat kita, ya Allah ya Tuhanku, sujud terakhir, ya Allah ya Tuhanku, kau hancurkanlah Israel dalam sujud terakhir. Adakah itu terbatal ataupun dia lafaz bahasa Melayu? Masa dia sujud terakhir dia kata dalam solat hajat, niat hati dia lah kononnya hancurkanlah Israel, contoh. Yang kedua, ketika imam sedang membaca Fatihah, ada makmum yang ikut juga. Imam kata Alhamdulillah, dia pun Alhamdulillah dia pun ikut dia sampai waladhdallin, dia pun ikut waladhdallin sampai habis. Jadi bagaimana pandangan Ustaz? Baik. 2 soalan tadi Ustaz. Ya. Silakan. Yang pertama tentang sujud baca doa untuk hancurkan Palestin, yang kedua diikut sama-sama imam baca Al-Fatihah. Silakan Ustaz. Baik. Okay. Baik, berkaitan dengan bacaan doa pada ketika sujud terakhir di dalam sembahyang hajat. Sekiranya sujud terakhir itu adalah sujud terakhir pada sembahyang hajat, kita ada 2 keadaan. Sembahyang hajat ini ada yang sujud terakhir, lepas tu duduk tahiyat, bagi salam dan sujud kembali. Sekiranya ditunaikan dalam keadaan sujud terakhir, iaitu sujud yang akhir betul-betul sebelum tahiyat, dan sekiranya dia berdoa dan terlepas padanya bahasa sendiri, maka terbatallah sembahyangnya ketika itu. Ya. Dan keadaan sekiranya dia memberi salam, lepas tu sujud kembali dan berdoa kepada Allah, di situ tidak menjadi masalah. Di situ dibenarkan. Sebab apa? Dia sudah melepaskan sembahyang tu tadi dengan salam. Kerana kita kena ingat, takbiratul ihram adalah permulaan sembahyang dan salam itu adalah iaitu penutup kepada sembahyang kita. Jadi sembahyang dah selesai, maka kita sujud kembali dan kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Itu tak ada menjadi masalah. Tuan-tuan nak sebut bahasa Melayu menjerit pun tak apa. Okey. Yang kedua pula keadaan, iaitu apa dia?
Apa tadi? Yang kedua? Oh, dia ikut Al-Fatihah. Oh, imam baca Fatihah. Baik. Bagaimanakah hukum imam membaca Fatihah dan kita mengikut kepada bacaan imam itu tadi? Di situ tidak menjadi masalah dan tidak terbatalnya sembahyangnya, cuma tidak mengikut kepada adab sebagai makmuman, mengikut imam. Ya. Jadi kita adab sebagai berimam ni, sembahyang berjemaah, adab sebagai sembahyang berjemaah adalah menyempurnakan dahulu kepada rukun-rukun yang imam lakukan. Sama juga dengan takbiratul ihram. Kita tambah sikit Ustaz ya. Takbiratul ihram, sahnya takbiratul ihram dalam berjemaah adalah selepas takbiratul ihram imam. Imam angkat takbir Allahu Akbar, baru kita boleh angkat takbir Allahu Akbar. Bagaimana hukum sekiranya dia angkat takbir Allah dan imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar serentak dengan imam, maka takbiratul ihram itu tadi terbatal, tidak sah. Ini disebut dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim Ibn Sumail Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ya, jadi begitu juga. Ya, kata takbiratul ihram, adapun pada rukun ataupun yang lain-lain itu tadi, seperti daripada tegak dia nak pergi ke rokok, maka adabnya adalah sempurnakan imam dahulu. Itu sebab imam dia kuat sok. Istilah dia Allahu Akbar, bar itu menunjukkan bahawa dia telah sempurna rukun tu tadi, barulah kita ikut. Itu kaedahnya. Disitulah istilah mengikut imam. Ya, kenapa? Disitulah mengajar kita adab bagaimana kita berhadapan dengan pemimpin kita. Itu sebab sembahyang ini kalau betul dilaksanakan dengan baik, dengan betul mengikut kaedahnya, maka akan melahirkan manusia yang ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Dia akan taat kepada pemerintahnya selagi mana pemerintahnya itu tadi berada pada jalan yang benar. Ya. Jadi itu tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adakah sah bacaannya? Sah. Tetapi kurang adabnya. Apabila dia mengikuti imam baca, dia pun baca. Ya, jadi itu tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sikit ya, termasuklah amin, kita nak ucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin kan. Yang mana yang dikatakan dalam hadis Nabi, iaitu aminnya itu tadi bersamaan dengan aminnya imam. Kerana orang yang dapat amin bersama dengan imam ini didoakan oleh malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi macam mana nak bagi dia dapat? Adalah menanti aminnya imam. Bukannya imam baru waladdallin, kita pun imam belum sempat lagi nak dia dah bagi can imam tarik nafas dulu. Sian dia bengah tu, dia bantai tadi lagu Bayati tuan-tuan. Dia balun Bayati tadi untuk semayang baca Fatihah, dia tak dapat nak tarik nafas, tuan-tuan dah maka dia pun kejar kita. Sebab apa? Sekiranya dia tidak bersama dengan makmum ya, ataupun dia tak ada serentak, maka tak dapat doa ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini ada hadis. Ya, jadi itu sebab bersabar dalam sembahyang ini, bersabar, tunggu apa yang imam lakukan. Ya, wallahu a'lam. Subhanallah, itu jawapannya untuk dua persoalan daripada Tuan Nazir kita sebentar tadi tentang sujud membaca doa. Tadi siapa yang perasan minta maaf, saya tersalah sebut tadi. Saya kata hancurkan Palestin. Saya tersalah sebut, minta maaf tuan-tuan. Dan ni pun ada rekod apa semua. Isteri saya WhatsApp, dia kata saya salah sebut. Itu nama dia, isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penenang fikiran. Salah kita dia betulkan, nampak? Salah kita dia betulkan, nampak? Dia betulkan. Dia kata salah sebut tadi. Tersebut hancurkan Palestin. Minta maaf tuan-tuan, saya tersalah sebut. Sebenarnya hancurkan Israel. Malam ni saya ada bawa, selalu mereka tanya, tak ada bawa ke rumah? Malam ni saya bawa dua, bukan dua, maksud dia dengan anak seorang. Dia dua lah. Tuan-tuan ingat kalau faham lah. Dia buat dua lah kan. Dia dengan anak tu. Ya tuan, soalan. Tuan. Boleh saya sambung.
Saya nak tanya, kalau kita sembahyang, kita imam baca surah lagi, Baik. Lepas itu nak baca Fatihah, macam mana tu adab kan? Kalau kita imam, Sekali kita, sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bila kita menunggu imam, tapi bila kita imam baca surah lazim, kita baca Fatihah, tu adabnya macam mana? Baik. Itu dia Ustaz. Silakan. Baik. Imam membaca bacaan surah lazim. Surah lazim ni surah pendek. Itu adalah yang terbaik. Ya, kerana surah-surah lazim ini bacaan ceritanya sempurna. Berbeza dengan kita membaca Quran besar. Kita tebuk, kadang-kadang tebuk-tebuk tu tak tepat. Ya, kadang-kadang contoh kisah ada seekor unta sedang berjalan di tengah padang pasir mencari air di tengah-tengah padang pasir, lalu bertemu dengan air. Allahu Akbar. Lepas tu dia naik ke rakaat kedua, maka telah diceritakan pula bahawa akan terjadilah kisah seorang budak yang berjalan di tengah padang pasir. Yang mana kisah unta tu punya kesudahan, potong dia tak ngam. Itu sebab guru kami selalu menyatakan kalau kita nak potong orang yang bukan hafiz, tolong potong dengan baik. Itu sebab dalam Quran dia ada ain, satu makro, satu makro, satu makro. Satu makro itu adalah satu kisah, satu kisah, satu kisah. Lebih baik kita membaca surah lazim. Okey, balik pada persoalan, macam mana Ustaz? Imam dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat. Aku ni Fatihah 7 ayat. Macam mana nak habis ni pening pala dah. Baik. Adabnya telah disebut oleh para alim ulama bahawa setiap kali kita habis baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti, tarik nafas, amin, berhenti seketika. Sebelum masuk surah lagi satu, kata guru kami, paling kurang baca di dalam hati satu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, baru dia mula baca surah. Atau dia agak-agak lebih kurang makmum di belakang sudah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka baru dia mula untuk masuk surah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu adabnya. Jangan gopoh terlalu laju, jangan gopoh untuk terus menyambungnya. Ini adalah imam yang boleh saya katakan mementingkan diri sendiri. Dia nak cepat habis Ustaz. Sebab apa? Nak bawa orang rumah pergi pasar. Jadi dia laju dekat situ tuan-tuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan. Ada soalan terakhir. Ada. Silakan tuan. Syekh kita tak ada syekh kita. Ada syekh kita nak tanya soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada kemuskilan dalam solat ni. Ya. Macam mana kalau kita solat fardu atau solat sunat, doa kita tu harus dibaca ke atau boleh ditinggalkan? Itulah kemuskilan saya. Sebab saya dengar ada yang orang solat sunat, kita baru habis takbir dia dah rukuk dah sujud. Itu kemuskilan saya lah. Terima kasih. Baik. Macam sama geng orang Negeri Sembilan. Kita bawa saya dah baca. Tapi tu cara tanya soalan, nampak ketegasan tu. Bukan qadi ke? Besok qadi dah ni. Biasa qadi jadi garang-garang ini kan. Bukan qadi. Qadi biasa dia okey. Biasa yang garang ni yang nak dapatkan cok nikah tu. Itu biasa garang. Nak kahwin. Nak kahwin, betul nak kahwin? Takut kita. Baik. Silakan tadi Ustaz. Kata tuan sebentar tadi, kita ni dalam solat sunat ataupun solat fardu, maka
kena baca ke doa iftitah tu ataupun boleh ditinggalkan ke dia rukun qauli Ustaz doa iftitah tu kan macam mana? Baik, berkaitan dengan doa iftitah. Doa iftitah tidaklah termasuk di dalam rukun sembahyang. Dia hanyalah sunat saja. Cuma dekat situ tuan-tuan, kita di dalam ibadah sembahyang ini kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat sejarah iftitah ini bagaimana. Ya, pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan, dikisahkan bahawa suatu ketika waktu sembahyang baginda Nabi menjadi imam. Ketika itu ada seorang sahabat sampai dia mengangkat takbir Allahu akbar dan dia melafazkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baik. Lalu habis saja sembahyang itu Nabi cari orang yang baca doa ini. Nabi cari siapa yang tadi baca bacaan ni tadi, iaitu doa iftitah tu tadi. Maka sahabat ketika itu menyatakan bahawa ya, aku yang Rasulullah yang membacanya. Maka Nabi memberikan tabsyir, khabar gembira. Nabi kata apa? Saat kamu membacakan ayat itu tadi, aku lihat nampak langit Allah Subhanahu wa taala, pintu rahmat terbuka seluas-luasnya. Ini adalah keistimewaan doa iftitah. Itu sebab namanya iftitah, pembukaan. Bagaimana kita nak dapatkan rahmat ya, daripada ibadah sembahyang kita sekiranya kuncinya itu tadi tidak dibuka, pembukaannya itu tadi tidak dibuka. Disitulah kepentingannya iftitah. Ya, walaupun dia hanya sunat saja, tetapi dia sangat penting. Itu sebab sehinggakan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Arba'in fil Usul, dia menyebutkan bahawa sekurang-kurang iftitah itu adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Dan itu juga disokong ya, digunakan juga hujah yang sama oleh Syekh Wan Daud Ibn Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitabnya Musalli. Ya, dan sepaling akmalnya, makna yang paling sempurnanya adalah disambung wajhatu wajhi lazi fataras samawati wal ard sampai habis. Ya, jadi boleh lihat keadaan mungkin tarawih, contoh tarawih orang kadang-kadang laju nak sembahyang cepat, iftitahnya ditinggalkan, ini satu kerugian. Maka ambil tempoh itu sedikit. Allahu akbar kabira, kita kata Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Sama ada imam ataupun makmum, bacalah iftitah. Kerana iftitah ini sangat besar. Ya, sangat besar ganjarannya dan begitu indah daripada apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam berkenaan dengan persoalan doa iftitah sebentar tadi. Tak boleh tak satu lagi? Abang kita tu bersemangat tu satu. Ini okey, ini last. Pukul 9 suku kita berhenti. Kerana malam ni difahamkan kita ada jamuan istimewa tuan-tuan. Ya. Baik, abang kita last soalan terakhir. Silakan. Bacaan kemat boleh dengar suara. Silakan. Kisah bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi kulli wa li walidayya amin. Kau bacaan. Baik. Itu dibaca waktu bila tak? Baik. Waktu Al-Fatihah. Baik. Silakan Ustaz. Dalam bacaan Rabbighfirli wa liwalidayya adalah bacaan itu pastikan jangan sampai bersambung dengan suratul Fatihah. Kerana sekiranya disambung dibimbangi menjadi sebagai salah satu ayat, sedangkan suratul Fatihah itu sab'un masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Jadi bacaannya itu pada bila? Apabila kita sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti Rabbighfirli wal walidayya. Amin. Sekadar itu saja tuan-tuan. Atau lalu saja di dalam hati kita. Ya, ini kena cermat kerana bimbang.
Takut nanti ada yang memahaminya bahawa dia termasuk dalam suratul Fatihah. Ya, wallahu a'lam. Takut pelik pula orang dengar nanti kan. Tiba-tiba dia kata Al-Fatihah 2023 tiba-tiba bunyi dia lain kan. Baik, terima kasih Tuan untuk persoalan sebentar tadi, untuk kefahaman semua. Jadi saya rasa 1 jam 45 minit perbincangan kita pada malam ni berkenaan dengan soal jawab rukun qauli. Sebenarnya yang kita bincangkan dalam 1 jam 45 minit ini tak sampai pun 20%. Tak sampai 20% lagi perbincangan, sebab masih lagi banyak persoalan-persoalan berkenaan dengan rukun-rukun dalam solat dan juga rukun-rukun qauli yang betul kita bincang dan fahami. Tapi itu yang boleh kita ambil manfaat. Dan Ustaz sedikit 1 ke 2 minit sebagai pesanan akhir kepada penonton-penonton dan tuan-tuan serta puan-puan yang berada di jemaah pada malam ni, untuk sama-sama kita menekankan diri kita, solat bukan hanya sekadar buat tetapi mendirikan solat. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebagai penutup untuk pada malam ini, apa yang kita boleh simpulkan, ya, walaupun perbahasan berkaitan dengan rukun qauli ini menunjukkan bahawa perbahasannya sangat besar dan lebih jauh. Ya, apatah lagi kalau kita bicarakan tentang sembahyang itu tadi, maka dia mengandungi semua aspek yang cukup besar. Jadi apa yang boleh saya tekankan di sini adalah apa dia tuan-tuan, ya, kesempurnaan ibadah solat kita itu tadi dia memberi kesan kepada ibadah-ibadah yang lain. Ya, sempurnanya ibadah sembahyang kita, maka sempurnalah ibadah-ibadah yang lain. Dan besok yang akan ditanya besok fi yaumil qiyamah, ataupun akan ditanya besok di dalam kubur nanti adalah berkaitan dengan solat kita yang utama sekali. Selesai solat kita, maka selesailah tentang masalah-masalah yang lain. Jadi oleh itu tuan-tuan, apa yang saya galakkan adalah di mana saja, sama ada di surau, di masjid, di madrasah, di mana-mana tempat sekiranya ada mendengar pengajian kuliah berkaitan dengan sembahyang, hadirlah beramai-ramai tuan-tuan. Ya, kerana sembahyang ini bukan atas jalan ikut-ikutan, tetapi sembahyang ini tertegak atas jalan ilmu, iaitu atas jalan keilmuan. Kita perlu ada ilmu untuk mendirikan sembahyang supaya terhasil dengan hasil yang cukup sempurna. Jadi tuan-tuan, kerana kesan daripada mendirikan sembahyang, itu sebab dalam kalimah aqimis solat, dirikanlah solat, dirikan itu tadi bukan bermakna hanya sekadar menunaikan sembahyang itu saja, tetapi mendirikan itu adalah kamu menunaikan dengan menjaga rukun-rukunnya, zahir dan juga batinnya, ya, iaitu dalaman kita, hati kita, bagaimana pada saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Itu sebab satu ketika Al-Mukarram tuan guru kami Syekh, ya, almarhum Syekh Baba Rashidi, Baba Abdullah Sarah Al-Jarumi rahimahullahu ta'ala ditanya oleh orang, bagaimanakah keadaannya orang itu sembahyang tetapi dia melakukan kemaksiatan, sedangkan sembahyang itu kan Allah dah janji inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia sembahyang koknya masih lagi main judi, dia sembahyang kok masih lagi mengumpat, dia sembahyang kok masih menipu orang lagi. Ya, di mana silapnya? Adakah janji Allah itu tidak betul? Ya, maka kata guru kami bahawa janji Allah itu benar. Allah tidak pernah menipu hamba-hambanya dan janjinya itu tepat. Tetapi di mana silapnya adalah pada ibadahnya. Apabila ibadahnya itu tadi tidak ditunaikan dengan sempurna, rukunnya, zahirnya tak jaga dengan betul, mungkin batinnya tidak dijaga dengan betul, hatinya tidak dijaga dengan betul dan sebagainya, maka sembahyang itu tak dapat memberi kesan kepada dirinya. Itu yang kata Syekh Wan Daud, kalau ditunaikan secara benar, secara betul, tujla, ya, terbukalah apa dia, haqaiq wal asrar, hakikat dan juga rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah sembahyang itu tadi. Wallahu alam. Semoga kita bertemu lain waktu lain masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkatinya. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan rumah, Tuan Nazir dan barisan jawatan kuasa di atas undangan ini kepada pihak kami, pada pihak saya. Ya,
Saya mohon ampun dan maaf andai kata ada kekurangan ya, ataupun andai kata adanya kurang menepati apa yang dikehendaki oleh pihak penganjur. Mudah-mudahan kita bertemu lain waktu lain masa ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya duk fikir Ustaz Negeri Sembilan ke Jawa ke? Ustaz belah mana ni Ustaz? Lahir kampung Batu Laut. Betul Laut. Jawa Ustaz? Jawa. West Mangan after this. Yes. West Mangan after this. Jom makan selepas ini. Ada gabung Inggeris dengan Jawa. West Mangan after this. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hukama pernah berkata, jagalah solatmu walaupun kamu belum lagi baik, dan solatlah terus menerus dalam kehidupan kamu, kerana nanti solat itu akan memperbaiki kamu. Mudah ya. Jaga sembahyang kamu walaupun kamu tak baik, kerana nanti satu ketika solat itu akan memperbaiki kamu. Hati, jiwa, diri, ayo sama-sama sentiasa kita penuhkan kita punya Masjid Al-Huda ataupun Nurul Huda ni, untuk sama-sama daripada dalam sampai keluar penuh. Sepanjang saya forum di Masjid Al-Huda, Nurul Huda, saya rasa ni paling ramai saya pernah jumpa. Sepanjang saya forum di Masjid Nurul Huda ni, inilah jemaah yang paling ramai saya pernah tengok. Sebab inilah kali pertama saya forum di sini. Kali pertama. Batu paling ramai tu, tapi mereka tak dapat tangkap. Kita doa ya, Pak. Ramai malam ni. Jadi tuan-tuan minta kita teruskan sentiasa ramai macam ni. Ajak lagi supaya dapat ramai, supaya kita dapat bersama lagi dalam program-program yang seterusnya insya-Allah. Malam ni Rukun Qawli, lepas ni kita ada lagi perbincangan tentang bab solat yang seterusnya insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, panel kita, bintang ilmuwan kita pada malam ni untuk perbincangan, untuk jawapan dan huraian. Terima kasih diucapkan kepada barisan kepimpinan di Masjid Nurul Huda. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni. Terima kasih diucapkan kepada yang bersama untuk menyajikan siaran secara langsung. Terima kasih diucapkan kepada yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Mudah-mudahan semuanya beroleh rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf salah silap daripada saya sepanjang mengendalikan program pada malam ni. Ada rezeki, jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis Tuan Aziz kita. Silakan. Alhamdulillah.